Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya mulakan ahli jawatan kuasa Surau An-Nur Fasa 3A Bandar Seremban Selatan, barisan ahli jawatan kuasanya Tuan Imam, Tuan Bilal, Tok-tok guru, tuan-tuan guru, para alim ulama, ketua-ketua masyarakat, barisan pemimpin-pemimpin, ahli-ahli ternama yang saya tak mampu sebut satu persatu, YB-YB, Tan Sri, Datuk-datuk, Datin-datin, Dif-dif kehormat, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang sedang menonton FB Live kita pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Mudah-mudahan ceria-ceria selalu di samping keluarga di rumah. Dan insya-Allah seperti biasa dalam pertemuan kita, insya-Allah pada malam ini kita akan mulakan dengan puji-puji kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan selawat yang biasa kita bawa dalam pertemuan adalah selawat At-Tafrijiyah
Yang hafal boleh sama-sama ikut, yang tidak hafal boleh sama-sama dengar insya-Allah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alaihi wa ala alihi salawatullah wa salam alaihi. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqada bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alaihi wa ala alihi salawatullah wa sallam alaihi. Muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan dengan selawat tadi Allah mempermudahkan urusan kita. Amin insya-Allah. Insya-Allah tajuk kita pada hari ini iaitu 40 kelebihan ataupun rahsia selawat. Jadi insya-Allah jangan ke mana-mana, sama-sama insya-Allah kita menonton sehingga ke penghujung. Seperti biasa, sahabat-sahabat yang dikasihi Allah sekalian, sebelum kita mulakan, minta sahabat-sahabat semua tekan button share, kita share insya-Allah video ini seramai mungkin. Mudah-mudahan tuan-tuan semua dapat berkongsi pahala insya-Allah. Baik, tajuk kita pada malam ini iaitu 40 rahsia selawat. Baik, apakah itu selawat? Selawat adalah daripada perkataan asal kalimahnya adalah solat. Yang mana jamak bagi solat adalah solawat. Solat ini maknanya adalah doa. Solat ini adalah maknanya puji-pujian. Di dalam kita solat maghrib tadi, terdapat doa, terdapat puji-pujian, terdapat zikir-zikir. Yang mana apa dia? Yang mana tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selawat itu sendiri pada malam ini menunjukkan apa dia? Menunjukkan satu topik yang mana mendekatkan diri kita kepada Allah dan juga Rasulnya. Dan kita sebut tentang kelebihan selawat ini supaya apa dia? Supaya kita tahu yang selama ini kita selawat itu mempunyai satu kelebihan fadilat yang besar, supaya menjadi apa dia? Suntikan semangat untuk kita terus berselawat dan terus lagi berselawat. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalil yang biasa kita dengar berkenaan tentang selawat ini iaitu apa dia? Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Biasanya kalau ketika mana khatib membacakan khutbah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan malaikat yusalluna ala nabi, berselawat ke atas nabi junjungan besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima, hendaklah kita berselawat ke atas junjungan besar baginda Rasulullah. Walaupun tuan-tuan tak pernah, mungkin ada di antara kita tak pernah membaca khutbah, tetapi familiar, biasa dengar ayat ini yang mana kita dianjurkan untuk kita berselawat. Dan apakah kelebihan-kelebihannya, dan apakah fadail dia, dan apakah hukum-hukumnya, baik kita bicarakan. Pertama sekali, apakah hukum kita berselawat? Hukum berselawat, hadirin yang dirahmati Allah sekalian, adalah beberapa hukum. Yang pertama sunat. Sunat kita berselawat ketika mana kita di mana-mana saja kita berselawat, duduk, kita baring, kita lepas salat. Ada ketika mana ianya menjadi wajib, iaitu mana? Ketika mana dalam salat. Siapa-siapa yang salat ketika mana tahiyat akhir, dia tidak berselawat ke atas junjungan besar baginda Rasulullah, dalam bacaan tahiyat akhir ada selawat, kita tidak baca, maka tidak sah salat kita. Dan juga dalam khutbah, khatib ni pampung kan, duk
bersyarah berbagai isu, ya, tetapi tertinggal selawat, maka tidak sahlah, ya, khutbah Jumaat, ya, pada khutbah tersebut. Merupakan selawat merupakan rukun khutbah. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati sekalian, baik pada malam yang berbahagia ini kita nak bicarakan tentang 40 kelebihan selawat. Baik, di dalam kitab Hadaiq Al-Anwar, ya, ada menyebut tentang 40 lebih kelebihan selawat itu. Yang pertamanya, antara kelebihan selawat ini, sahabat-sahabat mungkin boleh di ruang komen untuk sama-sama bantu, ya, supaya mungkin sahabat-sahabat yang baru masuk tahu, ya. Yang pertama, kelebihan selawat ini dapat memudahkan melaksanakan perintah Allah. Ini mahal. Ini satu yang mahal. Kita boleh solat, kita boleh zikir, kita boleh baca Al-Quran, kerana apa dia? Kerana diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diberi ruang, diberi kesempatan, diberi apa dia? Diberi kekuatan, ya, diberi apa lagi? Diberi keringanan, barulah kita dapat melakukan sesuatu ibadah. Yang pertama, ya, kelebihan berselawat ini dapat memudahkan melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ramai di antara kita yang akui, ustaz, bukan senang ustaz nak baca Quran ni. Walaupun boleh baca Al-Quran, tetapi berat untuk baca Al-Quran. Maka banyakkan berselawat. Allah akan beri keringanan. Ya, mungkin ada di antara kita yang rasa solat tu berat, maka banyakkan selawat. Mudah-mudahan Allah Taala bagi nikmat dalam sembahyang dan menjadi ringan. Lagi, ya, ketika mana kita nak bersedekah, nak buat sedekah ni, 70 bisikan syaitan akan bisik kepada kita. Syaitan ya'idukumul faqr. Syaitan sentiasa apa dia? Sentiasa membisik dan apa dia? Dia menghasut kita supaya apa dia? Bila kita sedekah, kita akan jadi miskin. Ini sebab itu bila kita nak sedekah, kita fikir 1000 kali, 1,000,000 kali. Nak sedekah ke tak nak sedekah ni? Sedekah takut miskin. Ni dia. Syaitan ya'idukumul faqr. Setan dia selalu membisikkan kita, mewawarkan pada kita, menghasut kita bahawa sedekah akan jadi miskin. Kita jadi berat. Nak buat baik jadi berat. Nak sedekah jadi berat. Nak bangun malam jadi berat. Nak baca Quran jadi berat. Nak solat jadi berat. Nak buat baik jadi berat. Nak bagi ringan ni, yang pertama sekali ulama sebut, iaitu apa dia? Untuk supaya kita mudah melaksanakan perintah Allah, yang pertama, banyakkan berselawat. Yang kedua, ya, kita nak laju ni sebab masa di antara maghrib dan isyak ni, kita kalau boleh, ya, insya-Allah saya nak bicarakan 40. Jadi mudah-mudahan sahabat akan dapat 40 ni, dan kita dapat insya-Allah dapat satu suntikan supaya lebih bersemangat untuk beribadah. Ini dia. Jadi sahabat-sahabat, kita tengok di ruang komen, ya, ada Siti Rahmah, ada di Langgi MK, dan juga sahabat-sahabat yang lain, ya. Jadi ahlan wa sahlan yang dapat bersama dengan kita, ya. Dan juga Surah An-Nufasah 3A Bandar Seremban Selatan juga ada nombor akaun. Di samping kita kuliah ini, siapa-siapa yang nak salurkan sumbangan boleh, ya, sambil-sambil. Baik. Allahumma salli ala sayyidina. Yang kedua, ya, dapat apa dia? Dapat bersama dengan Rasulullah di akhirat nanti. Kita mesti nak, ya, bersama dengan kekasih kita. Anta ma'aman ahbabta. Kamu akan bersama siapa yang kamu suka, kamu sayang. Maka untuk bersama dengan siapa yang kita suka, ya, kita kena ada bukti. Ya, kalau kita sayang pada anak kita dah lama tak balik, duduk di perantauan, duduk di negeri yang berlainan, duduk di daerah yang berlainan, kita kadang-kadang sebagai ibu, sebagai ayah, kadang-kadang tersasul tersebut nama anak, ya, kerana terlalu rindu. Orang kalau terlalu suka, terlalu rindu, terlalu sayang, mulutnya akan sentiasa sebut, sentiasa ingat dan sentiasa sebut. Ini dia, ini bukti. Jadi siapa-siapa yang cinta kepada seseorang itu, maka buktinya dengan banyakkan menyebut. Menyebut apa dia? Menyebut, kalau baginda Rasulullah, dengan berselawat. Selawat adalah puji-pujian. Ini dia. Apakah ustaz selawat yang paling ringkas, yang paling pendek sekali, yang paling, saya rasa ni paling malas lah ustaz, ya? Kalau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, itu selawat yang terbaik, selawat Ibrahimiyah. Dan selawat yang paling ringkas sekali ustaz, supaya kami ni mudah untuk amal. Yang paling ringkas sekali, sallallahu ala Muhammad. Ustaz ulang balik, sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Itu adalah yang paling ringkas sekali. Sallallahu ala Muhammad. Ramai orang yang sebut salah.
sallallah. Ya, yang betul adalah sallallah, salla. Bukannya ya, yang biasa kita sebut macam mana? Sallallahu ala Muhammad. Ustaz pun macam mana ustaz nak bagi yang salah? Tapi biasa ustaz dengar salah. Ya. Kita mesti kena salla. Dia bukannya salla. Salla. Salla salah. Yang betul salla. Sallallah, sallallahu ala Muhammad. Itu adalah yang betul. Ya, itu paling ringkas sekali. Kalau kita nak buat 100 kali, kejap je. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Tak sampai 1 minit kita dah boleh berselawat 100 kali. Ini. Sebab itu kalau tak boleh yang panjang, ustaz dah ajar yang pendek. InsyaAllah kita sambil-sambil amalkan. Tak boleh tak boleh secara lisan, secara dalam hati. Tengah dengar tazkirah ni, tengah dengar kuliah ustaz ni, tengah duduk ni, tengah dengar sambil-sambil kan, tengah makan ke, hati kita setiap degupan jantung tu sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ini dia. InsyaAllah. Baik, seterusnya ya, tadi Ustaz sebut yang pertama dapat mudah melaksanakan perintah Allah, orang yang banyak berselawat. Yang kedua akan bersama dengan dengan Rasulullah di akhirat nanti. Semua orang nak bersama dengan Rasulullah. Ya, kemudian yang ketiga, ya, dapat bersama dengan Allah dan para malaikat. Berselawat, ya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan para malaikat turut berselawat. Jadi kita pun hendaklah bersama-sama. Satu geng kita kata. Kalau apa dia? Orang yang mana dia geng motor, dia naik motor sekali. Ya, ini kita seolah-olah kita bersama-sama. Bersama-sama dengan Allah, dengan para malaikat berselawat, kita bersama dengan Allah. Kita duduk dengan apa dia? Kita duduk dengan satu, kita kata satu darjat, bukanlah darjat Allah, darjat malaikat, tapi kita seolah-olah bersama-sama. Ini dia, dengan Allah dan malaikat untuk turut berselawat. Maknanya satu ketinggian yang mana kita bersama-sama dengan Allah dan malaikat turut berselawat. Ini dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maksud selawat ke atas junjungan besar baginda Rasulullah ini adalah pengharapan, ya, daripada Allah dan juga daripada malaikat supaya diberi keberkatan, diberi ketinggian ke atas junjungan besar baginda Rasulullah. Baik, seterusnya mendapat ganjaran yang seterusnya, yang keempat, mendapat ganjaran 10 kali selawat daripada Allah atas setiap kali selawat yang diucapkan. Kita sebut saja, ya, sallallahu ala Muhammad, maka kita akan dapat apa dia? 10 kali selawat daripada Allah dan juga malaikat. Ini kita suka kan kalau dekat ruang komen kita ni, kat mana-mana lah, ya, kita post gambar ke, ya, post makanan ke, ada orang komen, ya, orang mention, sebut nama kita, tag nama kita. Siap cia lagi kan, kita seronok nama kita disebut dalam kenduri kendara kan. DJ sebut Mak Leha dan juga Pak Lang, ya, selamat ahlan wa sahlan, selamat datang ke majlis walimatul urus anak anda kami, contoh kan. Ya, kita seronok nama kita disebut. Ya, jalan tu daripada elok mengangkang aja kan. Seronoknya nama kita disebut di dunia ni. Ataupun kecemerlangan majlis-majlis anak-anak kita dalam, ya, program graduasi misalnya kan. Dijemput kepada Mak Leha, ya, untuk apa dia, tampil ke pentas bagi bersama-sama dengan anaknya mengambil hadiah. Seronoknya nama kita disebut dekat dunia. Siapa yang sebut? Ya, tuan pengacara. Siapa yang sebut? Contohnya YB Tan Sri. Siapa yang sebut? Ya, orang-orang ternama. Ini yang sebut bukan biasa-biasa. Anak muda kata bukan kaleng-kaleng. Yang sebut Allah dan malaikat. Ya, bila kita selawat ke atas junjungan besar baginda Rasulullah 1 kali, Allah dan malaikat akan mendoakan kebaikan kita sebanyak 10 kali. Allahu Akbar. Baik, itu kalau kita ada sakit kan. Ini ustaz ajarlah petua. Siapa-siapa yang ada sakit, ya, sakit di mana tu? Sakit mata. Mata masuk abuk ni. Pertama sekali kena buat HPA, harap pada Allah. HPA, harap pada Allah. Jadi caranya apa dia? Selawat.
Sebab dalam selawat itu ada kandungannya zikir dan juga selawat, ya. Kita sebut nama Allah kan, sallallahu, bukannya sallallahu, sallallahu salah. Yang betul sallallahu. Baru saya ingat. Biasa kita sebut sallallahu, sallallahu salah. Yang betul sallallahu, sallallahu itu yang betul. Biasa kita sebut sallallahu, sallallahu salah, ya. Baru saya ingat, ya. Baik, kita sakit mata, masuk abuk, kita selawat, ya. Kita niatkan, mudah-mudahan kita selawat satu kali, ya, kita hembus kat tangan, kita letak dekat mata kita. Mudah-mudahan dengan berkat selawat ini satu kali, Allah akan mendoakan 10 kebaikan untuk kesakitan mata kita. Kalau tak sembuh, sekurang-kurangnya melegakan. Ini dia. Lepas tu barulah pergi ambil air mor ke, pergi cuci ke. Pertama sekali, ini petua dia. Kalau tak jadi, bukan salah selawat, tetapi Allah belum nak izinkan. Ni pengalaman ustaz, ya. Pengalaman ustaz sendiri, ya, ketika mana ni kisah benar. Ustaz nampak ada orang yang susah nak start motor. Tak hidup motor tu. Jadi ustaz pun teringatlah, ya, dengan kelebihan selawat ini. Selawat satu kali, Allah dan para malaikat akan turunkan rahmat, turunkan kasih sayang, turunkan puji-pujian, ya, sebanyak 10 kali. Jadi ustaz pun hadiahkan, ya. Tengok orang terlalu gigih tu, susah sangat nak start motor tu, kita pun, ya, bagilah, hadiahkan selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita hembus, kita doakan mudah-mudahan Allah Ta'ala turunkan 10 kebaikan dengan izin Allah. Bukan sebab ustaz power tak. Dengan keberkatan selawat, dengan izin Allah, hidup motor tersebut. Lepas ni kita bolehlah try, ya. Nak start kereta tak boleh, tak boleh hidup, tak hidup. Try selawat, ya. Mana dah tahu dengan keberkatan selawat tersebut hidup. Kalau tak hidup, bukan sebab selawat tu tak power, bukan Allah tidak berkuasa, tapi Allah belum menghendaki dan belum mengizinkannya. Apa juga dalam situasi masalah. Kalau nak cerita pengalaman ustaz ni, sajalah kongsi. Ada beberapa perkara lah. Antaranya ustaz kena gigit lipan, ya. Ustaz dengan izin Allah Ta'ala, ya, ustaz amalkan selawat, hembus, alhamdulillah sembuh, ya. Ustaz tidak perlu pergi ke klinik hospital. Kalau COVID-19 ke selawat tak jadi, ya, jangan pula tak payahlah nak ambil vaksin, kita selawat je lah, ya. Jangan. Kita kena apa dia? Kita kena ikhtiar jugalah. Ikhtiar secara adat dan juga ikhtiar secara anjuran sunnah. Adatnya apa dia? Adat kalau sakit ambil ubat, ya. Yang baik kan bukan ubat, Allah Ta'ala. Adat kalau lapar makan. Ustaz tak payah ambil vaksin ustaz. Kenapa? Kita apa dia? Kita kalau dah ditakdirkan matilah, ya. Jangan macam tu, ya. Sebab tu kita kena berusaha. Bila lapar makan, ya. Bila sakit ambil ubat. Cuma ustaz nak showkan antara yang kita boleh buat alternatif yang sebelum kita ambil ubat, sebelum kita bila sakit pening dan sebagainya, boleh amalkan selawat. Ni selawat. Dulu ustaz ada sakit lutut, ya. Main futsal, lari jatuh tak boleh bangun. Ya, amalkan selawat, hembus selawat dekat tempat sakit, alhamdulillah boleh jalan macam biasa. Satu hari dekat asrama pun berlari. Nakal, bukan nakal lah, biasalah budak-budak lelaki kan. Kaki tu termasuk dekat apa dia? Termasuk dekat bawah katil, tak boleh berdiri. Ya, ustaz amalkan juga selawat. Allahumma salli ala sayyidina. Dengan izin Allah Ta'ala boleh jalan macam biasa. Ajaib. Ini sebab kadang, ya, kita lagi jadi percaya, jadi yakin lagi apabila Allah Ta'ala tunjukkan secara cash. Ada doa, permintaan, perbuatan, tindakan yang Allah Ta'ala bagi secara terus. Ada yang Allah Ta'ala tunda dan Allah Ta'ala pulangkan di akhirat. Maknanya Allah Ta'ala bagi kebaikan tu di akhirat. Ya, maknanya kalau kita doa dah selawat tidak berjaya, bukan salah selawat. Ya, Allah Ta'ala mungkin tak nak bagi sekarang, ya, tak nak bagi sembuh sekarang. Mungkin nak jadikan, ya, kesakitan itu kafarah. Kemudian yang kedua, mungkin Allah Ta'ala nak bagi nanti, mungkin belum baik sekarang, dah jadi kafarah, dah habis dosa, minggu depan mungkin baru baik demam tu, ya. Yang ketiga, mungkin Allah Ta'ala nak terus bagi sakit, ya. Mungkin Allah Ta'ala nak bagi kebaikan, Allah gantikan setiap kesusahan itu di negeri akhirat. Ini konsep, ya, dalam bila kita beramal. Jangan pula apa ni ustaz suruh selawat, suruh solat duha, suruh buat baik, kata boleh jadi kaya, jemput rezeki. Tak kaya-kaya pun bukan salah ibadah.
Ya, tapi pertama keyakinan kita, yang kedua apa dia? Yang kedua belum rezeki Allah Taala nak, belum rezeki kita, dan yang ketiga belum lagi Allah Taala nak izinkan. Belum lagi lah. Bila tu? Itu Allah Taala punya hak lah. Allah Taala nak bagi, Allah Taala punya kuasa lah. Allah Taala nak bagi tak bagi ya. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seterusnya, yang seterusnya dikurniakan oleh Allah 10 darjat atas tiap-tiap satu selawat. Yang kita suka kan darjat ni. Darjat kebesaran, pangkat, datuk, YB, Tan Sri. Tapi darjat-darjat kebesaran ini dia tidak akan selama-lamanya. Meninggal dunia, kita akan sangkut ya semua jawatan-jawatan kita di batu nisan saja. Tak masuk dalam kubur dah. Malaikat tak tanya yang berhormat Datuk Datin Tan Sri, apa lagi ya, apalah juga kita punya kebesaran ayahanda dan sebagainya. Yang mana kita memang suka akan yang namanya darjat-darjat ni. Tapi orang yang cerdik, dia tahu darjat yang paling tinggi adalah darjat ketika mana Allah Ta'ala sendiri anugerahkan. Kalau manusia anugerahkan, kita yang namanya apa dia, kita berjaya masa UPSR, orang tak puji dah ya, kejayaan UPSR kita sampai umur 40-50. Haji tahniah lah masa tahniah kenapa ni? Yelah masa Haji dulu UPSR kan dapat nampi. Orang dah tak adanya orang puji lagi dah, buang tebiat. Nak bagi tahu apa dia? Nak bagi tahu kalau kita mulia di sisi Allah Taala, kemuliaan itu berterusan hingga ke akhirat. Ya, ini sebab itu orang mukmin dia sedar. Ya, setiap satu selawat Allah Taala akan angkat sebanyak 70 darjat. Sebab itu kena banyakkan selawat. Walaupun kita ni kan, ya ustaz, saya ni bukan siapa-siapa lah, YB bukan, Tan Sri bukan, Datuk bukan, Tok Ketua Kampung bukan, siapa-siapa pun bukan. Ibu, ayah, tuan, ya, jangan sedih. Sebab apa dia? Sebab setiap kali kita berselawat, kita ada ditinggikan 10 kali darjat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Di dunia mungkin kita tidak mulia, tapi kita meninggal dunia, kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ramai di dunia ni orang mulia, orang kenal dia, follower ramai, pengikut ramai, ya, harta banyak, disanjung tinggi. Tapi bila dia meninggal dunia, maka dia tidak dikenali oleh penduduk langit dan di bumi. Biarlah kita ni dekat dunia ni biasa-biasa je, tetapi kita sangat dikenali oleh penduduk langit. Dengan apa dia? Dengan disebabkan kita banyaknya berselawat ke atas junjungan besar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, ya, seterusnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ditulis oleh malaikat 10 kebaikan atas setiap selawat. Siapa-siapa yang selawat satu kali ditulis 10 kebaikan. Ini hebat. Ya, kita ni nak dapat kebaikan, ya, mudah saja dengan selawat je, sallallahu ala Muhammad. Ya, pujian ke atas, ya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa dia? Pujian ke atas, ya, Muhammad ataupun junjungan besar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ya, dalam hati pun boleh sekarang sambil-sambil dengar kuliah ni, dalam hati sallallahu ala Muhammad. Ya, seterusnya akan dihapuskan oleh Allah 10 kejahatan. Ya, siapa-siapa selawat satu kali dihapuskan 10 kejahatan. Siapa yang tak ada buat dosa? Siapa yang kat dunia ni perfect, tak ada buat silap? Tak ada. Semua di antara kita ni ada buat salah, ada buat silap. Tak besar kecil, tak kecil besar. Ya, kita kalau selawat satu kali dipadam 10 kejahatan. 10 kejahatan adalah 10 dosa-dosa kecil. Bukan dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar, senanglah. Perompak ni, dia senang. Dia curi tabung masjid. Ya, kenapa kamu curi? Tak apalah, saya nanti selawat satu kali 10 kejahatan Allah hapuskan. Tak boleh. Ya, kenapa dia? Kerana yang dimaksudkan adalah, ya, penghapusan dosa-dosa kecil. Dosa-dosa besar perlu tunaikan hak-haknya. Iaitu apa dia? Contohnya kalau kita mencuri, pulangkan harta. Ya, itu dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seterusnya, segala doa diperkenankan oleh Allah. Siapa yang berselawat, doanya akan diperkenankan. Patutlah ustaz, selama ni saya berdoa nak kahwin lagi tak dapat, contoh, ya. Patutlah ustaz, sebelum ni, ya, saya ada banyak berdoa tapi tak diperkenankan. Rupa-rupanya saya tak mulakan dengan selawat, ya. Tidak apa dia? Tidak diangkat sesuatu doa itu sekiranya tidak dimulakan dengan selawat. Ini dia.
Maka kita kena apa dia? Kena banyakkan berselawat ataupun mulakan doa kita dengan selawat. Itu adab dalam berdoa. Adab berdoa ni banyaklah. Antaranya berwudu, menghadap kiblat, ya, mulakan dengan selawat, kemudian dengan hati yang ikhlas, ya. Antara sebaik-baik berdoa, sebesar-besar zikir, sebesar-besar doa itu adalah solat. Ya, dalam solat itu ada kandungan zikir dan doa. Ada juga kandungan selawat, ya. Dan antaranya yang ulama ajar kita mulakan dengan apa dia? Mulakan dengan selawat. Nak doa apa? Ya, nak doa dapat kerja di tingkat apa-apa doa yang kita inginkan, mulakan dengan selawat. Ini kita betulkan, ya, cara doa kita. Mulakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, ya. Kita mulakan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain, kan? Kita mulakan dengan selawat terlebih dahulu, barulah kita berdoa seterusnya, ya. Itu adab dia, ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Seterusnya apa dia? Seterusnya mendapat syafaat daripada junjungan besar baginda Rasulullah. Antara kelebihan selawat yang seterusnya akan mendapat syafaat. Tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah sekalian, besok kita bila meninggal dunia, kita akan masuk satu episod yang lebih sukar daripada kesukaran di dunia. Ramai di antara kita yang bunuh diri, tertekan, depression kerana mereka tak sedar, mereka tak tahu tentang, mereka tak dapat gambaran nilaian gambaran bagaimana suasana di alam kubur, suasana di akhirat. Mereka, ya, tidak belajar secara mendalam. Mereka hanya tahu adanya akhirat, adanya kubur, adanya neraka, syurga, titian sirat, tapi mereka tak tahu bagaimana suasana, menyebabkan mereka memilih jalan singkat untuk bunuh diri. Kalau mereka tahu, kalaulah kita semua tahu bahawa kehidupan di dunia ni terlalu ringan berbanding dengan kesusahan akhirat. Hidup di dunia ni, kalaulah kita rasa susah, ianya terlalu ringan berbanding, ya, beratnya kehidupan akhirat. Kita meninggal dunia saja, kita duduk di dalam alam barzakh, kita duduk seorang-seorang, ya, yang mana apa dia boleh jadi taman-taman syurga dan dia boleh jadi kawah-kawah api neraka. Kita duduk saja dalam kubur, kita akan disoal dengan mungkar nangkir. Ya, kita nanti sebelum meninggal dunia lagi kita tak tahu adakah lidah kita boleh menyebut di dalam penghujung kehidupan kita ni dengan apa dia? Dengan kalimat la ilaha illallah. Ya, kemudian ada lagi episod-episod yang sukar, ya, yang mana adanya padang mahsyar Allah Ta'ala yang perlu kita berdiri selama 70 tahun dalam keadaan gelap gelita, dalam keadaan peluh yang membanjiri. Itu bukan laut-laut yang ada di China Selatan dan sebagainya, tapi lautan peluh yang akan membanjiri setiap daripada zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad. Baunya jangan ceritalah. Peluh sendiri pun kadang-kadang kita tak sanggup nak bau. Ini lagilah kita campur-campur daripada zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad yang membanjiri sehingga paras dagu dan paras mulut. Yang mana tuan-tuan hadirin yang dirahmati sekalian, panas pula dalam keadaan matahari digambarkan satu jengkal daripada, ya, kepala kita. Nak bagi tahu apa dia? Kita perlukan syafaat. Junjungan besar baginda Rasulullah. Adanya yang namanya apa dia? Perhitungan. Mizan Allah Ta'ala. Masa tu juga kita perlukan syafaat. Ya, kalaulah nak cerita amal kita banyak, solat banyak, zikir banyak, puasa banyak, macam-macam kebaikan kita buat, tapi adakah ianya betul diterima oleh Allah Ta'ala? Ataupun kita sangka kita bawa bekalan yang banyak tetapi kita menjadi orang yang muflis. Lawan bagi mukhlis, muflis. Mukhlis orang yang ikhlas, muflis orang yang bankrupt. Bawa amalan yang banyak tapi dilontar oleh Allah SWT kerana apa dia? Kita tidak ikhlas. Ya, kita tak tahu apakah amalan yang betul-betul. Ya, bila ditapis dengan tapisan ikhlas, apakah yang tertinggal? Mungkin yang tertinggal tinggal selawat saja. Alhamdulillah. Ya, adalah syafaat. Maknanya masa dalam kubur perlukan syafaat baginda Rasulullah. Masa kita dalam di padang mahsyar Allah Ta'ala perlukan syafaat baginda Rasulullah. Ketika mana kita di mizan Allah Ta'ala perlukan syafaat. Nak berdiri di titian sirat yang mana, ya, halusnya jambatan titian sirat itu bagaikan rambut kita yang dibelah 7, yang di bawahnya kawah api neraka. Suasana keadaan ketika itu ada yang mana boleh melintasi dalam keadaan ada yang laju, ya, bagaikan kilat. Ada yang merangkak, ada yang berjalan, ada yang terus jatuh ke dalam lubang, ya, kawah api neraka. Dan
itulah episod-episod yang seterusnya, yang mana ianya sepatutnya kita imani dan kita percaya, yang mana kita boleh selamat apabila kita berselawat dan mendapat syafaat baginda Rasulullah. Jadi antara kelebihan selawat adalah kita akan mendapat syafaat daripada baginda Rasulullah. Bila kita sebut satu kali, makna kita akan dapat 10 kebaikan, dihapus 10 kejahatan. Lalu kita juga mendapat syafaat daripada baginda Rasul, pertolongan. Ini dia. Sebab itu banyakkan selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang baru saja bersama kita, ahlan wa sahlan. Jemput tekan button share, kita kongsikan. InsyaAllah mudah-mudahan ada sahabat-sahabat kita yang mungkin dia tidak berkesempatan pada saat ini dapat menonton FB Live kita pada waktu akan datang. Dan mudah-mudahan dengan kebaikan mereka menonton kelebihan selawat pada malam ini, mereka amalkan dan kita berkongsi pahala bersama. Alhamdulillah. Baik, seterusnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Seterusnya Allah akan kemudian mendapat keampunan Allah serta akan ditutup segala keaiban. Setiap di antara kita berbagai aib-aib yang telah kita lakukan, yang mana kita bila tadi saat mana kita hari raya tadi, ada mungkin anak-anak cucu kita yang bersama dengan kita, salam, cium tangan kita, kerana mereka tak tahu aib kita. Kalaulah anak-anak kita tahu aib kita, anak-anak kita mungkin tak ingin nak cium tangan kita, kerana Allah Ta'ala tutup aib kita, sebab itu kita nampak baik. Kalaulah aib ini Allah Ta'ala gambarkan melalui hitamnya wajah, maka setiap kali satu dosa, semakin gelap wajah kita. Semakin buat lagi dosa, satu gelap, dua dosa gelap, tiga dosa gelap. Kalaulah dosa ini digambarkan dengan kehitaman wajah, kita tak tahulah bagaimana hitamnya muka kita, hitamnya wajah kita. Allahu Akbar. Maha pengasih dan penyayangnya Allah Ta'ala tutup aib kita. Jadi kita tahu setiap di antara kita ada buat kesalahan, ada buat kesilapan. Cara untuk Allah Ta'ala tutup aib kita adalah dengan banyakkan berselawat. Semua ada buat kesalahan kan? Semua ada kesilapan kan? So, kita nampak perfect, nampak baik di mata manusia. Kerana apa dia? Kerana Allah Ta'ala tutup aib kita. Nak Allah Ta'ala tutup aib kita? Banyakkan berselawat. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Okey. Baik, seterusnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang seterusnya Allah Ta'ala akan menutup segala duka cita. Orang mukmin bukan tidak diuji, tetapi Allah Ta'ala beri kekuatan hati. COVID-19 menguji setiap di antara kita, yang kaya maupun yang miskin. Yang kaya diuji dengan kekayaannya, yang mana mungkin berat untuk sedekah infak, yang mana duit banyak tapi tak boleh nak berjoli, tak boleh nak berjolisahkan, tak boleh nak travel sana sini. Duit banyak tapi tak boleh nak ke mana, duit banyak tapi tak boleh nak menikmati duit tersebut. Itu dia. Ada di antara kita yang mungkin tak ada duit, sekarang pun tak ada duit, sama je lah. PKP tak PKP Ustaz, dulu tak ada duit, sekarang pun tak ada duit, sama je. Ada orang yang mana dia berduka cita dengan ujian, ada yang mana dia tenang, kuat, tabah. Semakin besar ujian, semakin dilihat, dia betulkan cara pandang fikir. Islam datang adalah membetulkan cara fikir kita. Kita betulkan, kita sangkaan-sangkaan yang salah terpesong, Allah Ta'ala betulkan. Datangnya Islam, datangnya Ar-Rasul, datangnya wahyu Al-Quran, betulkan cara fikir. Antara cara fikir yang sebelum ni kita salah, dengan bila kita sangka kita kumpul harta, kita jadi kaya. Itu barat aja. Islam aja, nak kaya, belanjakan harta, infakkan harta. Maka kita telah berjaya menukarkan nilai dunia kita kepada nilai akhirat, yang mana kita akan rebut, yang kita akan dapat, yang mana kita akan tuai besok di akhirat. Maka sebab itu orang mukmin saat mana diuji bukan melihat besarnya ujian, tetapi melihat besarnya ganjaran yang Allah akan gantikan kepada dirinya. Sebab itu orang mukmin dia sentiasa tenang. Jadi macam mana nak tenang? Banyakkan berselawat. Allah Ta'ala akan menghilangkan rasa duka cita. Beza kan di antara kita ni, ada yang diuji misalnya, bila bang, motor wisuku kena curi, tak apalah, bukan rezeki saya, mungkin rezeki dia.
Rezeki dia ialah rezeki yang haram buat dia, tak apalah, saya dah halalkan dah. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala akan gantikan yang lebih baik untuk saya. Orang yang mana dia dia banyak selawat, ya, dia ingat Tuhan, ya, maka dia sentiasa bersangka baik pada Allah Ta'ala. Dia betulkan cara fikir dia tidak bersangka buruk pada Allah Ta'ala, ya, dia tidak berduka cita terhadap ujian yang Allah berikan kepadanya, sentiasa memandang setiap yang berlaku pasti ada hikmah. Ni hebat. Macam mana nak jadi orang yang hebat begini? Banyakkan selawat, Allah Ta'ala akan beri kekuatan. Orang mukmin bukan berdoa supaya Allah Ta'ala hindarkan ujian, tetapi orang mukmin berdoa supaya Allah berikan kekuatan dalam menghadapi ujian. Mustahil kita, ya, tidak diberi ujian oleh Allah Ta'ala, walau di mana pun posisi kita. Jadi orang miskin, jadi orang kaya, ya, duduk di bawah jembatan, sama ada jadi YB, Tan Sri, orang atasan, orang bawahan, semua orang diberi ujian tersendiri. Maka, ya, kalaulah kita berdoa tidak diberi ujian, mustahil. Dunia adalah tempat mihnah, tempat diuji, ya, tempat tempat kesusahan. Maka yang paling penting berdoa supaya Allah beri kekuatan kepada kita agar kita dapat, ya, kuat dalam menghadapi ujian dan kesusahan. Lebih-lebih lagi dalam musim pandemik COVID-19 ini. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya, seterusnya dikurniakan makam hampir kepada Rasulullah, ya, dikurniakan orang yang selawat, dikurniakan darjat yang dekat dengan baginda Rasulullah. Setiap di antara kita di dunia ni dipandang berbeza, ya, ada yang mulia, ada yang macam ni, ya, Allah yang lebih mengetahui siapa diri kita. Ya, walaupun kita follow ramai, darjat tinggi, ya, mempunyai duit yang banyak, mulia kerana harta, ya, tapi Allah yang lebih mengetahui siapakah kita. Ya, orang yang banyak berselawat, ya, darjat dia special, ya, special darjat dia bersama dengan, ya, baginda Rasulullah. Ada di antara kita yang mana dia cemburu, ya, bila ada jemputan-jemputan yang ni, ya, YB Tan Sri, raja-raja jemput dalam majlis-majlis kenamaan, ya, siapalah kita ustaz nak dijemput, kita ni orang biasa-biasa, tak apa, ya, kamu mana-mana yang kamu rasa tak boleh rebut dalam soal dunia, banyak benda yang mana kita boleh rebut dalam soal akhirat. Mereka mungkin boleh duduk makan beradab bersama dengan YB Tan Sri, dengan raja-raja, orang-orang ternama, orang yang mana mulia, ya, pada sisi manusia. Tapi kita, ya, kita berselawat, kita akan duduk besok satu meja dengan baginda Rasulullah di akhirat nanti. Ya, kita akan mendapat satu kemuliaan, satu anugerah, ya, yang mana makam kita hampir dengan baginda Rasulullah. Tidakkah ini jauh lebih mulia? Allahu Akbar. Kemudian apa dia? Orang yang banyak selawat ini akan mendapat darjat as-sidq, akan mendapat darjat orang-orang yang benar, ya, orang-orang yang jujur, ya, dijauhkan oleh Allah SWT daripada perkara-perkara yang al-kadhib, lawan daripada as-sidq, iaitu al-kadhib, ya. Kita tak nak jadi orang yang pembohong, orang yang mana tidak jujur, orang yang munafik. Kita nak jadi orang yang benar, ya. Kita nak jadi orang yang fasik. Maka nak dapat ketinggian menjadi orang yang benar, Abu Bakar digelar sebagai as-siddiq, orang-orang yang benar. Maka nak mendapat martabat as-sidq itu adalah dengan banyakkan berselawat. Orang yang banyak berselawat akan mendapat satu ketinggian, iaitu as-sidq, iaitu menjadi orang yang benar, orang yang amanah, ya, insya-Allah. Seterusnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya. Kemudian ditunaikan segala hajat. Kelebihan orang yang selawat ini, ditunaikan segala hajat-hajat yang baik. Kita minta yang baik-baik ni, Allah Ta'ala akan mudahkan, mudah. Sebab itu, ya, kadang-kadang kita banyak berusaha dari konsep kacamata ataupun kecerdikan fikiran kita. Ya, kalau contohnya anak kita exam, ya, maka dia rasa dengan usaha yang banyak itu yang menyebabkan dia berjaya. Dia silap. Sebab usaha cuma ikhtiar, tapi ada satu ikhtiar yang lain, iaitu dengan berselawat, berdoa. Dia lupa hubungan dengan Allah Ta'ala. Hubungan dengan usaha, ya, itu adat. Tapi hubungan dengan Allah, Allah yang bagi kita boleh ingat. Mungkin kita boleh baca satu buku, tapi waktu exam blank, lupa. Mungkin kita dalam urusan bisnes yang kita belajar, kena buat macam ni, kena macam ni, kena setting FB ad, kena apa dia, kena promote dekat Shopee, kena promote kat Facebook, kena promote kat WhatsApp, ya. Itu usaha kita dalam mencari rezeki. Tapi orang yang dia belajar tentang ilmu ketauhidan, ilmu, ya, agama, dia tahu cara bukan saja berusaha untuk mendapatkan rezeki, tetapi berusaha untuk menjemput rezeki. Macam mana nak menjemput rezeki? Banyakkan berselawat. Mungkin ibadah-ibadah yang lain, ya, seperti solat duha, puasa Isnin Khamis, baca surah Al-Waqiah setiap pagi. Ini adalah antara cara-cara nak menjemput rezeki.
Yang mana Allah lah yang akan melembutkan hati manusia untuk beli produk kita, untuk untuk berakhlak baik dengan kita, jiran-jiran untuk berakhlak baik dengan kita. Bukan semestinya untuk produk jual barang tak. Allah Taala lah yang melembutkan hati jiran-jiran kita, ketuk pintu, Assalamualaikum, ni durian Musang King, ayah bagi contoh. Sebab apa dia? Sebab mungkin adalah kebaikan-kebaikan ataupun amalan-amalan kita, berselawat dan sebagainya, yang menyebabkan apa dia? Yang mana hajat-hajat kita yang mungkin sebelum-sebelum ni Allah Ta'ala angkat, Allah Ta'ala makbulkan. Ini dia. Banyak kan kita berselawat, Allah Ta'ala akan mempermudahkan urusan kita. Seterusnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, salam sejahtera pada hari kiamat. Hari yang mana hari ketakutan, hari kiamat, hari yang mana akhir kehidupan kita di dunia ini, hari kehancuran. Maka kita akan menjadi orang yang tidak bimbang. Siapa yang telah bimbang di dunia tidak akan bimbang di hari akhirat. Allah tidak akan menyatukan dua kebimbangan dan dua kegembiraan di dalam satu masa. Siapa-siapa yang dia banyak bersedih di dunia, ingat dosa, ingatkan Allah, Allah Ta'ala akan beri kegembiraan di negeri akhirat. Siapa yang kat dunia ni happy sangat, gelak, tak takut mati, tak takut buat dosa, dekat dunia ni terlalu happy sangat, terlalu gembira sangat, lupa akhirat, lupa kehidupan di akhirat, lupa mati, Allah Ta'ala akan memberi satu kesedihan yang berpanjangan di negeri akhirat. Allahu Akbar. Maka siapa-siapa yang nak sejahtera, selamat di dunia dan di akhirat, banyakkan ingat Allah Ta'ala, banyakkan ingat Rasul, banyakkan berselawat. Baik, seterusnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah dan para malaikat akan berselawat ke atas individu yang berselawat. Siapa-siapa yang berselawat satu kali, Allah dan para malaikat akan berselawat kepada kita. Seterusnya, mendapat kabar gembira daripada Allah dengan balasan syurga. Siapa-siapa yang rajin berselawat sebelum meninggal dunia, kata ulama, akan diberi message, bukan message WhatsApp ke apa, dia dah dapat hint dah nak masuk syurga. Dia dah seronok dah. Orang ni bila dia banyak amal ibadah, dia dah ready, dia jadi seronok nak meninggal dunia. Dia sebab apa dia? Sebab kematian adalah satu jalan mencapai ketinggian, ataupun satu jalan menghubungkan dirinya ke syurga Allah, satu jalan menghubungkan dirinya kepada baginda Rasulullah, satu jalan menghubungkan dirinya kepada Allah. Mati penghubung dunia dan akhirat. Macam mana nak masuk akhirat kalau tak mati? Mesti kena mati dulu. Tapi ramai di antara kita yang takut mati sebab tak bersedia. Sebab itu orang banyak selawat, Allah Ta'ala mudahkan. Tadi first kali, antara kelebihan orang banyak selawat, Allah Ta'ala akan mudahkan untuk dia mengerjakan ibadah. Bila dia ini banyak berselawat, Allah mudahkan jalan dia untuk melaksanakan ibadah. Seterusnya, Allah Ta'ala hapuskan 10 kejahatan, Allah Ta'ala beri 10 kebaikan, Allah Ta'ala angkat 10 darjat. Nampak tak? Daripada mula-mula selawat je, daripada selawat itu akan dipermudahkan kebaikan demi kebaikan. Bila kebaikan yang banyak telah memenuhi ruang kehidupan dirinya, menyebabkan dia confident untuk masuk ke syurga Allah Ta'ala, menyebabkan dia tidak gentar untuk mati. Walau macam mana pun kita akan meninggal dunia. Kalau tak COVID pun kita akan meninggal dunia. Sama ada tua ke, muda ke, macam mana pun kita akan meninggal dunia. Cuma macam mana cara kita meninggal dunia dan macam mana persiapan kita meninggal dunia. Dan persiapannya adalah dengan banyakkan berselawat. Allah akan mudahkan jalan-jalan kita, dimudahkan, diberi keringanan, diberi peluang, diberi ruang, diberi kesempatan untuk melakukan kebaikan yang banyak. Mudah-mudahan ini menjadi sebab untuk kita masuk ke syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siapa-siapa yang berselawat ini, dia akan apa dia? Dia akan dipermudahkan jalan untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, seterusnya apa dia? Salam sejahtera pada huru-hara hari kiamat. Pada hari kiamat tadi pun kita dah sebut. Maka dia akan apa dia? Dia akan, orang lain semua telah huru-hara ni dalam keadaan ibu yang mana dalam kandungannya ada baby pun boleh keguguran, dalam keadaan takut dan sebagainya. Tapi orang yang mana dia banyak selawat, dia relax. Sebab apa dia? Sebab dia confident adanya pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, adanya syafaat daripada baginda Rasulullah. Kemudian apa dia?
Rasulullah sentiasa akan menjawab secara langsung ke atas setiap selawat yang dibaca. Setiap kali kita selawat ni sama-sama kita selawat. Sallallahu ala Muhammad. Ya, sallallahu ala Muhammad. Sekali je ni 10 kebaikan, 10 darjat, 10 dosa-dosa yang kecil kita dipadam. Dan direct terus kita selawat ni, Rasulullah dengar selawat kita dan Rasulullah menjawabnya. Allahu akbar. Allah dan para malaikat 10 kali mendoakan kita. Allahu akbar. Sebab itu hebatnya kelebihan selawat. Ya. Jadi sebab itu banyakkan berselawat. Ya, sesibuk mana pun kita berselawat. Orang yang bakhil adalah orang yang tidak berselawat kata junjungan besar baginda Rasulullah. Itu dia. Ya, baik. Kemudian mudah mengingat perkara-perkara, mudah mengingat semula perkara-perkara yang lupa. Patutlah kita ni banyak lupa, ya. Kita manusia, maksud manusia, ya, daripada perkataan nisyan, ya, insan daripada nisyan, iaitu pelupa, lupa, ya. Jadi cara antara nak mengelakkan kita daripada penyakit lupa adalah dengan, ya, kita banyakkan berselawat. Kita kan jarang dengar para alim ulama di hujung usia dia mati dalam keadaan sebelumnya nyanyuk. Ya, kita jarang dengar ulama ni meninggal dunia sebelum meninggal dunia nyanyuk. Jadi orang yang pelupa, ya, jarang-jarang. Saya sendiri tak pernah dengar, bukan jarang, tak pernah dengar ada ulama sebelum meninggal dunia jadi nyanyuk. Tapi kalau orang biasa, ya, meninggal dunia dalam keadaan sebelum haidnya nyanyuk tu biasa. Ya, kalau kita tak nak meninggal dunia dalam keadaan nyanyuk, maka apa dia? Maka kita banyakkan selawat. Jangan kita tuding. Nak tahu tak, jiran rumah aku ada seorang pakcik tu, dia nyanyuk tau. Dia tu kurang selawat Jangan kita kata pada orang. Ni untuk muhasabah diri kita dan untuk persiapan diri kita untuk hari tua. Boleh jadi Allah Ta'ala bagi dia nyanyuk ketika mana sebelum dia meninggal dunia untuk kafarah, untuk ampunkan dosa-dosa dia, dan Allah Ta'ala nak mudahkan jalan-jalan untuk dia masuk ke syurga. Kerana ujian ni dua. Pertama, ada orang yang banyak dosa diuji, digugurkan dosanya. Yang kedua, orang-orang beriman diuji untuk meningkatkan darjat. Rasulullah diuji. Bukannya Rasulullah ini ada dosa. Bukannya ujian itu mengkafarah dosa Rasul. Rasulullah tak ada dosa, tapi ujian bagi Rasul-Rasul, para alim ulama, orang-orang yang siddiqin, orang-orang yang mana dia tiada dosa di sisi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sedang nak meningkatkan darjat di sisi Allah Ta'ala. Itu dia. Baik, seterusnya, tidak akan tidak akan merasa fakir, tidak akan merasa miskin. Ya, orang ni bila dia miskin bukan sebab tak ada harta, tapi sebab dia tak ada dia tak ada kekayaan hati. Hati ni dia rasa tak cukup je. Banyak mana pun dia rasa tak cukup. Dulu gaji 1,000 tak cukup, 10,000 tak cukup, 100,000 tak cukup. Inilah orang yang miskin. Ya, sebab itu orang miskin ni bila Rasulullah tanya pada sahabat, adakah kaya dengan kaya harta? Sahabat kata ya, Rasulullah kata tidak. Kaya adalah dengan kayanya hati, ya. Miskin adalah dengan miskinnya hati, iaitu akhlak. Jadi siapa-siapa yang nak capai kekayaan tidak perlu dengan harta yang banyak, tapi dengan akhlak yang mulia, dengan akhlak yang baik, kita akan mencapai tahap kekayaan. Ya, jadi siapa-siapa yang nak rasa cukup, ya, kekayaan ni apabila kita merasa cukup, buka je dompet ada RM1 rasa cukup, maknanya kita dah sampai satu tahap kekayaan. Kaya sebab apa? Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah mencukupkan, ya, kehidupan aku ini, ya. Kalau duit dia tidak akan mampu mencukupkan. Banyak mana pun dia tidak akan mampu cukup. Gaji banyak pun belum tentu cukup. Tapi kalau Allah pasti boleh mencukupkan diri aku. Ini adalah orang yang capai satu tahap kekayaan. Kekayaan apa dia? Kekayaan hati yang mana pergantungannya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, siapa-siapa yang tak nak ada dalam hatinya rasa fakir, rasa kedekut, rasa miskin, maka banyakkan berselawat ke atas junjungan besar baginda Rasulullah. Ya. Kemudian apa dia? Terpelihara daripada dihinggapi sifat bakhil. Kadang ada duit banyak, rasa kedekut sebab kurang berselawat. Banyakkan berselawat supaya kita tidak menjadi orang yang bakhil. Orang yang banyak berselawat, dia tidak akan bakhil, ya. Kemudian mendapat kesejahteraan daripada doa Rasulullah kepada yang berselawat. Ya, siapa-siapa berselawat mendapat doa daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik, seterusnya, ya, selawat akan menjemput setiap pengucapnya ke jalan syurga. Siapa-siapa yang berselawat akan dijemput ke syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dijemput dalam program-program kenamaan biasa, ataupun tak dijemput, jangan sedih, ya. Sebab ada satu tawaran yang lebih hebat, iaitu
siapa-siapa yang berselawat ke atas junjungan besar baginda Rasulullah akan dijemput masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Ya, kemudian seterusnya, menjauhkan seorang itu daripada terlibat dalam majlis-majlis yang tidak disebut padanya nama Allah dan Rasul, atau daripada majlis-majlis lagha, ya. Kita kadang-kadang bimbang kan, di diri kita tersasar, tersilap langkah. Ya, sebab itu kita baca dalam Al-Quran Al-Fatihah setiap kali solat, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Ya, jalan yang lurus ni, ya, maksudnya apa dia? Supaya Allah Ta'ala pimpin kita, bimbing kita duduk dalam kebaikan, ya, tidak duduk di tempat-tempat ataupun majlis-majlis yang lagha, majlis-majlis hiburan-hiburan yang melalaikan, tapi kita sentiasa duduk dalam majlis-majlis zikir, majlis mengingati Allah. Maka siapa-siapa yang nak dirinya terkawal, terbimbing, ya, maka banyakkan selawat. Kalau kita tengok bagaimana sirah baginda Rasulullah ketika mana zaman Rasulullah dulu, Rasulullah sendiri dalam perjalanan nak pergi ke suatu, kita kata satu pesta, ya, lalu Allah Ta'ala bagi satu keadaan yang mana Rasulullah jadi mengantuk, ya, sehingga Rasulullah tidur, ya, menyebabkan Rasulullah tertinggal untuk pergi ke satu pesta. Kalau kita kata macam konsert ke, pesta ke, tapi tempat-tempat lagha lah, masa Rasulullah kecil dulu, ya, macam itulah diri kita. Ya, ada banyak peluang-peluang dosa. Ya, kita buat dosa ni kerana dua. Yang pertama, kerana apa dia? Kerana ada kesempatan, ada peluang. Yang kedua apa dia? Kerana kehendak kita. Memang kadang-kadang kita nak buat dosa tu, tapi tak diberi peluang oleh Allah, tidak diberi kesempatan. Mungkin kita sibuk buat baik, ya, menyebabkan kita apa dia? Tidak ada kesempatan. Tak sempat lah. Jom kita pergi ni, ada ni lah, ada apa? Ada festival lah, ada kita kata ada karaoke lah. Ya, ada apa lagi? Ada konsert lah, jom heboh ke dan sebagainya. Tak apalah, aku busy lah, ada banyak kerja nak buat. Nampak tak? Allah sibukkan kita, Allah Ta'ala, ya, kekang diri kita ni, selamatkan diri kita untuk kita duduk di tempat-tempat yang sia-sia, tempat lara dan tempat-tempat yang tidak memberi manfaat untuk kita di dunia dan juga di akhirat. Maka banyakkan selawat supaya Allah Ta'ala pelihara kehidupan kita, ya, Allah Ta'ala jaga perjalanan hidup kita, dipimpin, dibimbing, ya, dalam kawalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, seterusnya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ya. Berselawat menyempurnakan kalam pujian Allah. Apabila disebut di dalam doa, maka akan disambut selepas itu dengan kalimah selawat ke atas Nabi Muhammad, ya. Selawat adalah kesempurnaan bagi orang-orang yang berdoa. Siapa-siapa yang nak doanya, tadi Ustaz dah sebut dah, dimakbulkan, diangkat, maka berselawat itu merupakan satu cara untuk Allah Ta'ala angkat doa kita dan merupakan kesempurnaan di dalam sesebuah doa. Ya, tidak sempurna sesebuah doa sekiranya tidak berselawat. Seterusnya, selamat melintas di titian sirat al-mustaqim pada hari kiamat. Ya, ini merupakan satu, ya, kita kata kesusahan, ya, satu kebimbangan bagi setiap di antara kita, lepas ke tak lepas titian sirat, ya, ataupun persoalan akhirat, ya, persoalan kubur, ya, bagi untuk menyelamatkan diri kita meniti di titian sirat, maka hendaklah kita berselawat ke atas junjungan besar baginda Rasulullah. Seterusnya, mendapat balasan rahmat yang luas daripada Allah, mendapat keberkatan daripada Allah. Kita nak rahmat, nak keberkatan, hidup kaya, tak ada keberkatan, tak ada keredaan, tak ada rahmat, tak guna. Banyak mana pun duit kita. Jadi sebab itu, siapa yang berselawat akan mendapat keberkatan, mendapat rahmat dan juga mendapat redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, mendapat kesempurnaan iman, kasih dan cinta kepada Rasulullah. Tanda seseorang itu beriman dan juga nak dapatkan kesempurnaan keimanan seseorang, banyakkan juga berselawat. Seterusnya, mendapat hidayah Allah dan sentiasa dikurniakan hati yang sentiasa hidup mengingati Allah. Ini kelebihan yang selawat yang seterusnya. Ya, hati kita sentiasa hidup. Ya, hati kita sentiasa apa dia? Mendapat hati yang sentiasa mengingati Allah. Sebab itu ada orang tanya, Ustaz, selawat dan juga zikir mana lagi utama? Ada yang kata selawat, ada yang kata zikir. Ada beberapa keadaan yang mana selawat lebih utama, ada beberapa keadaan zikir lebih utama. Kalau lepas solat, kita dianjurkan untuk kita berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah 3 kali, ya. Alhamdulillah 33 kali, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Yang itu keutamaan ketika itu. Dan bila keutamaan ketika selawat dalam solat contohnya kan,
ataupun dalam bacaan khutbah, ya. Tapi siapa-siapa yang selawat, dia juga telah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya siapa yang selawat, dia juga mengingati Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa yang sama mengingati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya. Sentiasa, ya, seterusnya setiap selawat akan dibentangkan di hadapan Rasulullah secara langsung, ya. Selawat je terus sampai kepada baginda Rasulullah. Seterusnya teguh pendirian dengan kebenaran. Kadang-kadang kita ni nak buat keputusan ni kan, dia jadi macam ragu-ragu. A ke B, B ke C, C ke D. Jadi nak dapatkan keteguhan pendirian kita dalam memilih sesebuah keputusan, maka caranya adalah dengan berselawat. Ini kelebihan yang seterusnya. Baik, seterusnya, ya, Ustaz nak cepat, ya, kerana masa sangat mencemburi kita. Seterusnya, selawat bererti kita menggunakan sebahagian hak-hak Rasulullah ke atas diri kita, ya. Setiap sesuatu itu ada hak-haknya, ya. Rasulullah ni merupakan apa dia? Merupakan insan yang wajib kita cintai. Maka siapa-siapa yang selawat, kita telah menyempurnakan hak-hak, ya, baginda Rasulullah, ya, iaitu yang seorang insan yang wajib dicintai, ya. Wajib, ya, bukannya harus, wajib. Kita wajib mencintai baginda Rasulullah. Baik, seterusnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya. Di samping itu, ya, kita juga dianggap sebagai orang yang mensyukuri nikmat Allah Taala. Siapa-siapa yang berselawat, tanda dia syukur, ya. Kerana apa dia? Kerana Allah Taala utuskan baginda Rasulullah yang mana apa dia? Membetulkan jalan hidup kita, ya. Yang mana banyaklah kalau saya nak cerita, ya. Antaranya, ya, kucing yang kita bagi makan setiap hari, itu adalah tanda kasih sayang baginda Rasulullah. Rasulullah sampaikan rahmat, kasih sayangnya, ilmunya kepada kita semua, yang menyebabkan kita belas ihsan kepada jiran, kepada kucing, kepada haiwan, pokok-pokok yang kita siram setiap hari, ya. Jadi antara tanda syukur, ya, dengan diutusnya baginda Rasulullah ini dengan kita berselawat. Seterusnya, selawat, ya, melengkapkan pengertian doa, ya. Ini pun Ustaz dah sebut tadi. Dan kelebihan yang paling hebat daripada setiap individu ialah akan menjelma gambaran Rasulullah di dalam jiwanya. Siapa-siapa yang nak mimpi baginda Rasulullah, banyakkan selawat. Apa dia? Dalam sebuah hadis Rasulullah sebut, ya, man ra'ani fil manam faqad ra'ani asyaitan la tumathilu bi. Barang siapa yang melihat aku dalam mimpi dia, ya, bererti dia telah melihat aku. Sesungguhnya iblis, syaitan tak boleh apa dia? Menjelma, tidak boleh menyerupai aku, kata baginda Rasulullah. Jadi macam mana Ustaz saya nak mimpi baginda Rasulullah? Jawapannya adalah dengan banyakkan berselawat, ya. Bila banyak sebut, banyak rindu, ya, insya-Allah kita akan apa dia? Kita akan, ya, mendapat mimpi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia lagi, ya. Nak jumpa baginda Rasulullah di akhirat, ya, lama lagi kita tak tahu kan. Maka orang yang banyak selawat di dunia lagi dah boleh bertemu ataupun boleh berjumpa, boleh melihat wajah baginda Rasulullah dalam mimpinya. Baik, seterusnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya. Kemudian dikurniakan oleh Allah makam, seorang syekh murabbi dan mendapat kebahagiaan, ketenangan di dunia dan di akhirat. Inilah yang kita dambakan. Saya percaya dan yakin dalam apa je posisi sahabat-sahabat, kita nak bahagia duduk kat dunia ni. Kadang dah ada duit, tak bahagia, nak kahwin dah kahwin tapi tak bahagia, nak ada anak dah ada anak, tak bahagia, dah ada kawan tak ada kawan ke. Macam-macam yang keinginan yang kita nak capai, dah capai ataupun belum capai tapi tak dapat bahagia. Rupa-rupanya kurang berselawat. Nak bahagia, berselawat ke atas junjungan besar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ustaz rasa sekadar itu perkongsian pada malam ini, ya. Terima kasih semua yang sudi menonton. Jangan lupa sahabat-sahabat, ya, sekiranya sahabat-sahabat diberi kelapangan rezeki, sama-sama insya-Allah infak, ya, dana surau An-Nur fasa 3A, ya, yang mana di ruang komen yang kita pin tersebut, ya, bolehlah sama-sama salurkan sumbangan. Mudah-mudahan dengan sumbangan sahabat-sahabat, ya, dapat, ya, memberi, merancangkan lagi program-program pengimarahan, ya, sama ada dari sudut bantuan, ya, untuk memajukan fasiliti surau, seterusnya juga dapat meningkatkan
kualiti ataupun meningkatkan program-program yang telah diatur oleh ahli jawatan Kasar Surau. Terima kasih kepada pihak penganjur, terima kasih semua yang sudi menonton. Mari sama-sama kita menadahkan tangan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampun dosa-dosa kami yang berlonggok tinggi banyak, dosa yang kecil maupun dosa yang besar, dosa yang kami sedar maupun yang kami tak sedar. Ya Allah, ya Tuhan kami sedari dosa kami bagaikan buih-buih di lautan. Api laita, ya Allah, api laita pun kami tak sanggup menahan panas. Macam mana kami perlu menanggung periknya, pedihnya saat api neraka-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, kami yang menadah tangan ini bakal-bakal jenazah, kami sedang menunggu giliran-giliran kematian kami, ya Allah. Ya Allah, matikan kami dalam husnul khatimah, ya Allah. Ya Allah, tatkala mana anak-anak kami, ya Allah, ya Allah, ada di samping kami ketika mana kami meninggal dunia nanti, ya Allah, sudilah anak-anak kami uruskan jenazah kami, mandikan kami, alirkan air ke jasad kami perlahan kerana sakitnya sakaratul maut itu, ya Allah. Sudilah anak-anak kami seterusnya untuk baluti kain kafan ke jasad kami perlahan-lahan kerana sakitnya sakaratul maut itu, ya Allah. Sudilah anak-anak kami seterusnya untuk solatkan kami, iringi kami ke perkuburan dan membawa kami perlahan ke liang lahat, ya Allah. Langkah demi langkah, sorang-sorang tinggalkan kami, jangan biarkan kami sorang-sorang ditemani kala jengking dan ular, ya Allah. Adalah kiranya anak-anak kami yang sudi menghantarkan hadiah terbaik berbentuk doa-doanya, ya Allah. Ya Allah, kami yang menadah tangan ini bakal-bakal jenazah, ya Allah, matikan kami dalam husnul khatimah. Kami yang sakit, sembuhkan penyakit kami, ya Allah. Yang ada hutang piutang, langsaikan hutang piutang kami sebelum ajal maut menjemput, ya Allah. Kami yang menadah tangan ini ada anak, jadikan anak kami anak saleh dan salehah. Matikan kami dalam husnul khatimah. Angkat wabak ini, ya Allah. Mudah-mudahan, ya Allah, kami dapat hidup tanpa SOP lagi, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih semua yang sudi menonton FB Live kita pada malam ini. Sudi-sudi sebelum meninggalkan untuk tekan button share, kongsikan di ruang-ruang yang ada, seperti di Facebook, WhatsApp dan sebagainya. Maafkan saya, doakan saya, kita bertemu lagi di lain masa. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.